Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja terjumpa channel ini, selamat datang yang saya ucapkan. Sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So guys, untuk video kali ini adalah sedikit info yang mana saya akan menerangkan kepada kita semua ataupun anda semua mengenai asal usul nombor plate ataupun nombor pendaftaran di Malaysia ini. Nak tahu apa, kau nak stay dengan video ini sampai habis. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Alright guys, lanjut ke video kita untuk kali ini. Dalam video kali ini kita akan lihat asal usul nombor plate di Malaysia ini, dari mana ianya bermula dan siapakah yang menggunakannya terlebih dahulu. Tak kisahlah daripada kenderaan apa sekalipun, kereta, motor dan kenderaan berat yang menggunakan nombor pendaftaran di Malaysia. Alright guys, so seperti yang kita tahu di Malaysia, kenderaan yang mula diperkenalkan adalah daripada huruf A. Ia merujuk kepada negeri Perak. Sebab itulah negeri Perak menggunakan huruf A, iaitu permulaan sebuah kenderaan di Malaysia ini. Nombor yang mula-mula didaftarkan di Malaysia ini adalah A1 yang kabarnya pada hari ini digunakan pada sebuah kereta Rolls-Royce, iaitu milik Sultan Selangor pada hari ini. Itu saya tak pasti betul ataupun tidak. So jika korang tahu nombor plate A1 ini, korang boleh tinggalkan dekat ruang komen di bawah. Itu untuk hari ini. Semasa permulaan nombor plate A1 ini, siapakah yang memegang nombor plate A1 ini? Alright, so untuk nombor plate A1 ini, orang yang bertanggungjawab membeli nombor pendaftaran A1 ini pada kenderaannya adalah Yu Yen San, merupakan seorang tokoh yang kaya dan mempunyai klinik serta pusat perubatan. Saya difahamkan Yu Yen San ini merupakan pembekal perubatan daripada China masuk ke pasaran Malaysia waktu ketika dulu. Menurut sejarah, beliau telah membeli kereta pada masa itu, iaitu kereta pertama di Malaysia, dan telah diletakkan nombor plate A1 ini pada kereta tersebut pada tahun 1902. Walau bagaimanapun, kereta itu serta plate tersebut telah diberi kepada arkitek British, iaitu Claude Harry Lamron, atas sumbangan serta jasa beliau kepada negeri Perak pada masa itu. Tetapi semasa pentadbiran British sebelum merdeka, nombor plate Perak ditukar kepada PK. Selepas pentadbiran British, ia ditukar kembali kepada A bagi mengelakkan kekeliruan pada masa akan datang. Selepas itu, negeri kedua yang mendaftar kenderaan pada masa itu adalah Selangor, yang kita kenal hari ini sebagai plate B. Seterusnya Pahang dengan plate C, dan yang keempat adalah D, digunakan pada negeri Kelantan. Selepas itu, konsep penggunaan nombor pendaftaran ataupun nombor plate ini mengikut negeri masing-masing ataupun mengikut nama negeri masing-masing. Hal ini diwujudkan bagi mengelakkan kekeliruan suatu hari nanti, kecuali ianya mempunyai persamaan dengan negeri lain. Contohnya R, iaitu digunakan pada negeri Perlis, ataupun nombor sudah habis seperti Kuala Lumpur diganti kepada V pada hari ini. Alright guys, so itu untuk semenanjung Malaysia. Bagaimana pula dengan Sabah ataupun Sarawak? Macam mana penggunaan plate di negeri mereka? Untuk negeri Sarawak pula, pada era 1968 mereka menggunakan nombor pendaftaran ataupun nombor plate dengan huruf E sehinggalah 1980. Di Sabah dan Sarawak, ia agak menarik sikit mengenai nombor pendaftaran ini ataupun nombor plate ini. Kenapa saya katakan begitu? Sebab nombor pendaftaran diberi mengikut nama daerah, bermula dengan EJ kalau tak silap saya, iaitu S. Jesselton yang didaftarkan di Kota Kinabalu, Sabah. Daerah seterusnya Sandakan, iaitu ES, Tawau, ET, Lahad Datu, ED, Kinangau, EK dan Labuan, EL.
Itu untuk Sabah, manakala untuk Sarawak pula diberi cadangan Q pada masa itu, tetapi tetap menggunakan nama daerah juga seperti Sabah juga. Daerah pertama adalah ataupun bandar pertama yang menggunakan number plate Q ini adalah QA yang bermula di Kuching, Sarawak. Seterusnya GB Seri Aman, QL Semarang, QL Limban, UN Miri, QP Kapit, QR Serigi, QT Bintulu. Selepas era 1980-an, negeri Sabah bertukar kepada huruf S, tetapi tetap dengan nama daerah juga. Contohnya SD Lahad Datu, SA Kota Kinabalu. Alright guys, so itu adalah nombor pengangkutan di negeri-negeri seluruh Malaysia. Bagaimana pula dengan huruf yang saya tidak sebut dalam video ini, contohnya seperti Z, X, Y. Untuk nombor plate Z digunakan kepada ketenteraan yang mana bermula dengan Z, iaitu ZA, ZB, ZC, ZD. Itu untuk tentera darat. Bagi tentera udara serta tentera laut digunakan dengan huruf ZU dan ZL. Untuk pertahanan Malaysia menggunakan huruf ZZ bagi pendaftaran mereka. Dan ketenteraan yang terakhir yang menggunakan nombor plate tentera adalah JNF, iaitu Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Alright guys, so antara nombor plate yang saya bagi tahu itu ada yang belum disenaraikan lagi seperti F, G, I, O, U, V, X dan Y. Tetapi pada hari ini sebahagiannya digunakan menerusi number plate special. Alright guys, so untuk number plate di seluruh Malaysia ini yang mendaftar ianya dipanggil FMS, iaitu Federated Malay Stage. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh terangkan kepada kita semua mengenai sejarah number plate di Malaysia ini. Sebenarnya padanya untuk sejarah number plate ini, pada hari ini penggunaan number plate di Malaysia ini agak terlalu laju sedikit. Sebab itulah kerajaan banyak mengeluarkan number plate special bagi tidak ketinggalan serta kekeliruan suatu hari nanti. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan kita semua mengenai sejarah number plate di Malaysia ini. So jika korang tahu lebih mengenai sejarah number plate di Malaysia ini, korang boleh ajukan dekat ruang komen di bawah supaya kita sama-sama belajar. So saya rasa mungkin itu saja sedikit sebanyak video yang saya boleh hasilkan kepada kita semua bagi menjelaskan sejarah number plate di Malaysia ini. Jadinya saya rasa saya sudah boleh akhiri video ini. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.